bumi ni milik Allah. Nah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kalau kita ambil Quran An-Nisa 97, Allah tanya, tidakkah bumi Allah Ta'ala ni luas? Kenapa kamu tidak berhijrah kepadanya? Ni bumi Allah. Cuma dah undang-undang dunia macam tu kan, siapa mai dulu jadi milik dia. Betul tak? Kan? Tapi pada hakikat milik Allah. Sebab tu Islam tidak melarang orang bukan Islam hidup dalam sebuah negara Islam. Ni dah daripada kemas dah sikit dia mula. Nampak tuan-tuan? Nah, ini yang kita tentang. Tu contohlah. Bila berjanji, mungkir janji. Apabila diberi amanah, mereka khianati amanah. Kita tak boleh, bukan kata sebagai menteri sebagai wakil rakyat. Ni AJK masjid semua sama kan? Kalau tuan-tuan tak mampu menunaikan tanggungjawab, lebih baik buat surat peletakan jawatan. Imam tak main, tak jawatan apa? Dalam Quran ada. Ini yang kata hikmah ni. Soal amanah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Berdosa sesiapa yang mengkhianati sesuatu amanah, hukumnya berdosa. Ada dulu depa kata, "Ustaz, kita ambil alih masjid kampung kita." Aku tak mau. Aku bukan duduk ada di kampung tiap hari. Saat ni yang paling lantik aku jadi imam lah. Jam. Tak kira ada di Mekah. Pergi umrah. Saya kira ada Selangor. Tak sah. Cari dosa. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kalau kita terima amanah tu, tunai yang sebaik mungkin. Itu contohlah. Saya nak kait dengan yang membezakan perkara baik dan buruk. Itu kata hikmah. Boleh tuan-tuan? Itu kata hikmah. Hikmah bukan lemah lembut. Kalau nak lemah lembut, berdakwah lemah lembut, Toha ayat 44. Yang tu lain kali. Ini hikmah. Baik, keterangan yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegah daripada menceritakan tentang Bani Israel ketika hukum hakam Islam dan tapak agama belum kukuh kerana dikhawatiri fitnah. Islam tak kuat lagi, kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran pun Tuhan sebut 3 tahun pertama Nabi berdakwah di bumi Mekah secara rahsia. Tak ada riuh-riuhnya. Selepas turun ayat suratul Hijri ayat 94, Allah perintah Nabi buat apa? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah suruh Nabi berdakwah secara terang-terang. Tak ada dah rahsia. Sebelum ni duk bisik telinga, malam ni main rumah Fauzi ada usrah. Bila turun ayat tu tak ada bisik. Buat pengumuman terus. Malam ni usrah rumah Fauzi. Ada usrah di masjid Taman Desa Aman. Kemat. Jadi kena faham lah ayat tadi. Jadi makna ketika itu Nabi tak bagi sebab dikhawatiri fitnah. Apabila tiada lagi perkara yang perlu dikhawatiri, maka diizinkan agar boleh diambil iktibar. Jadi boleh cerita tuan-tuan. Jadi kalau kita dah kata semua tak boleh cerita, buat apa Tuhan rakam dalam Quran? Saya nak ambil contoh satulah. Berkaitan dia kata ni, Nabi larang jangan cerita tentang Bani Israel. Dalam Quran, saya tak mau terjemah, tuan-tuan dengar ni. Ayat dia memang panjang. InsyaAllah saya cuba baca. Kisah ulama Bani Israel. Kenapa Allah rakamkan sedangkan ulama ini hidup sezaman dengan Nabi Musa? Apa kena mengenal dengan Muhammad? Rancak sungguhlah budak-budak ni. Mereka main mak tak main lah. Ni muslimat tolong larang sikit. Nampak rancak lebih daripada aku ni. Aku berderah, hampa lagi berderah. Balik rumah. Sekali tu tuan-tuan terjekah balik rumah, dia balik semua.
Tuan-tuan dengar ni, kisah seorang ulama Bani Israel yang Allah rakam dalam Quran. Kan dia kata tadi sebagai iktibar. Nah, mari kita dengar terjemahan. Tuan-tuan dengar, Masya Allah, cukup jelas. Surah yang saya maksudkan Al-A'raf, surah ke-7 ayat 176. Yang menyebut nama beliau sebagai Bal'am bin Ba'ura ialah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sahaja yang menyebut kisah ini ialah kisah Bal'am bin Ba'ura. Kalau tuan-tuan download kitab tafsir Ibnu Katsir dalam handset, dia sebut lah. Nah, baik, dengar ayat dia, sekali lagi dengar terjemahan dia sebagai i'tibar, sebagai pengajaran. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tasrukhu yalhath dzalika mathalul qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil khasasa la'allahum yatafakkarun. Dengar makna dia. Dan kalau kami kendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Ayat-ayat mana apa? Kalau hadis tadi dia kata nasihat, ayat-ayat perintah. Tu dia ada masa jadi perintah, ada masa jadi nasihat. Kena tengoklah. Dan kalau kami kendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Ni Bal'am bin Ba'ura. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia. Ni yang kita ada sebut, tuan-tuan. Hadis yang pertama sekali tu, innamal a'malu binniyat tu. Yang Nabi cerita ada sahabat Nabi berhijrah ke Madinah kerana dunia, kerana nak kahwin. Dia dapat dunia, dia dapat kahwin, tak dapat habuan akhirat. Ulama ni pun sama ya. Tu dia cerita dia. Nah, tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia. Sebab apa? Kalau baca kitab tafsir, dia mendapat imbuhan daripada kaum dia. Dia kurang macam inilah disebut dia ni kehebatan Bal'am bin Ba'ura, doa dia mustajab. Doa dia mustajab. Jadi kaum dia suruh dia berdoa keburukan terhadap Nabi Musa dan kaum yang beriman. Sekali berdoa dapat imbuhan, sekali berdoa dapat imbuhan. Sonok. Tetapi ia bermati-mati cenderung pada dunia dan menurut hawa nafsunya. Ini kesalahan yang kedua. Dia menjadi hamba pada hawa nafsu. Maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat perintah. Patutnya hang kena sokong Musa dan Harun. Dia memihak pada Fir'aun, pada kaum Fir'aun yang tidak beriman, kerana dapat sedikit habuan dunia. Maka ceritakanlah, macam hadis ni kata boleh cerita apabila Islam dah kuat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Inilah tuan-tuan sebagai dalil kita boleh jawab dengan tajuk kita baca malam ni, yakni kewajipan menyampaikan ilmu. Ilmu agama, ilmu Islam ini wajib disampaikan. Tak boleh kita sembunyikan. Sekali lagi ada 2-3 dalil Quran saya akan bawa. Jadi itu di antara keterangan tentang hadis ni. Makna peringkat awal Nabi melarang, mencegah jangan cerita tentang Bani Israel, kerana ketika itu agama Islam belum lagi teguh dan kukuh. Tetapi apabila dah teguh dan kukuh, apabila tiada lagi perkara yang perlu dikhawatiri, maka diizinkan agar boleh diambil iktibar. Cerita macam ayat tadi, Allah kata faqsusil khasasa, maka ceritakanlah kisah-kisah ini la'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka berfikir. Ni tuan-tuan. Baik.